Saya tengah live ni. Saya nak mula live ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan dengan saya. Apa khabar saudara Sani, saudara Syarul Azam? Waalaikumsalam. Selamat berpuasa. Cucu saya ni nak masuk sekejap. Dia senyum. Okey tu. Saudara Zamari LC, saudara Zamari Kadir. Begitu juga dengan saudara Syahar Ibrahim. Apa khabar? Moga sihat walafiat. Saudara Anwar Saleh. Begitu juga saudara Wan Ismail, Wan Abdullah, Badrul Zaman, Abdul Rahman, saudara Jafri Din. Jeffrey Din, good. Saudara Awi Anwar, saudara Samsul Anwar, selamat malam. Saudara Roy Pa dari Dungun, Roy. Terengganu macam mana? Di sini Kuala Lumpur hujan sekejap tadi. Yang Maya, apa khabar puan? Menuju alam akhirat. Khabar waras. Buka puasa dengan apa ni hari ni? Saudara Anwar Saleh, puan Rahimah Sulaiman. Begitu juga dengan saudara Azali Kasim, saudara Yusuf Awang dari Tanah Merah Kelantan. Saudara Poteh, saudara Muhammad Isyam, saudara puan Saidah Ahmed, saudara Muhammad Hashim Muhammad Din daripada Kemayan Pahang. Apa khabar orang Pahang? Ini orang Bera ni kat Kemayan ni. Saudara Syarani Salamah Muttalib Deknun, saudara Syahrudin Din, puan Aminten, saudara puan Syarifah Hapipah. Terima kasih, selamat malam. Semoga berjaya segalanya. Saudara Ismail Abu Hassan, Waalaikumsalam. Saudara Said Ibrahim, saudara Jafri Din, dari Kok Dian Kedah, no? Boy, jauh, no? Padi tahun ni jadi ke? Saudara puan Teratai Selasih, di Tasik Madu dari Kelantan. Saudara Azmi Omar, apa khabar orang Mindef? Cik Nen Bidin, Fazil Yub, Mustafa Ilyas, Raziman Omar. Saudara Muhammad Azmi Mak Ali, apa khabar? Orang Kota Baru, like, share. Jangan lupa saudara, like, share and subscribe. Itu yang penting bagi saya, saudara. Begitu juga dengan saudara Mahanor, saudara Norwich, saudara Nasiron, Syekh Ali, Is Rashid, Abdul Hamid, Muhammad Radhi, Buyadi Sauji. Apa khabar saudara Satria Setiawan? Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. InsyaAllah akan saya santuni usai pencerahan nanti, saudara. Ya? Baik. Seperti biasa, hari ini hari Selasa 13 April 2022, 11 hari bulan Ramadan. Itu sudah 11 hari, saudara, kita menjalankan ibadah berpuasa dan 12 hari kita mengerjakan solat tarawih. Hari ini, kata saudara Rio daripada Universiti Melaya, merupakan hari yang ke-748 COVID-19. Masih lagi nampak gayanya semalam ada kelegaan, tapi hari ini ada peningkatan. Laporan daripada saudara Rio ada peningkatan, iaitu daripada kemarin 7,732, tapi semalam 9,002 orang. Jumlah keseluruhan mereka yang dijangkiti oleh virus corona adalah 4,342,559 orang. Memang tinggi sekarang, 4,300,000 lebih. Dan alhamdulillah, yang berjaya dipulihkan untuk baik adalah 4,180,763. Cuma kematian semalam tu mengerunkan juga, kerana tiba-tiba dia meningkat, ada naik, itu sebanyak 30 orang. 30 mangsa jangkitan virus corona menemui maut. Ini menjadikan jumlah mereka yang meninggal dunia adalah 35,341. Itulah yang dilaporkan kepada saya oleh saudara Rio. Terima kasih saudara Rio dari Universiti Melaya yang tidak jemu-jemu menghantar laporan harian kes COVID kepada saya. Ini semata-mata untuk pencerahan dan untuk pengetahuan kita bersama. Saya melihat untuk semalam punya jangkitan, terdapat 10 negeri ada peningkatan semula. Dia dah elok susut, tiba-tiba naik balik di 10 buah negeri. Iaitu di Selangor 5,100, di Sabah 150, wilayah persekutuan kembali pada 1,003 orang. Dah elok dah, kemarin tu 440.
tiba-tiba meningkat pada 1,003 orang. Di Pulau Pinang, Tak Ceroy, dia naik balik 355. Di Negeri Sembilan, 493. Perak, 373. Yup, apa hal ni Yup? Kau mau mi kemana nak raya ke? Raban Tebin nanti Yup. Di Pahang, 153. Di Melaka juga 123. Dan di wilayah Persekutuan ada 19 peningkatannya. Walaupun tak banyak, walaupun di bawah 1,000, tapi ada peningkatan. Jadi harus berhati-hati teman-teman yang tinggal di kawasan yang saya sebutkan tadi. Saudara, untuk itu jumlah jangkitan pada 12 hari bulan April dengan 9,002 kes. Artinya sudah 130,513 bulan ini, ya, bulan-bulan April, warga kita yang dijangkiti oleh COVID-19. Ya, saudara, berhati-hati dan jagalah kesihatan masing-masing. Baik, saudara, kita pinjam sedikit waktu untuk e-commerce. Berniaga bulan puasa, saudara. Kalau saudara punya produk, hubungi Al-Azhar di talian 0113304141. Dan dengan Al-Azhar, jangan lupalah setangi bakurnya untuk menjadikan rumah kita, bilik kita, aromanya mewangi. Kerana bila rumah kita wangi, maka itulah kegemaran para malaikat dan dibenci oleh para syaitan. Ya, Saudara Ali Yasin Abdullah. Alo, semua yang hadir. Dia alo, dia kata. Dan jangan lupa juga boleh memesan haruman, wangi-wangian. Itu parfum daripada Timur Tengah, baunya menyegarkan. Saya dah pun memesankan untuk parfum saya, itu Amir Al-Khut. Memang wangi, saudara. Kalau saudara menghubungi Al-Azhar, jangan lupa pula rendang Tok Neneng. Rendang Tok Naneng, itu produksi ibunya. Neneng dengan Naneng tu tergeliat lidah saya dibuatnya. Kerana rendang Tok Naneng ini, ia mengekalkan tradisi warisan negeri Perak dan dimasak dengan penuh kasih sayang. Rendang Tok Naneng sesuai untuk air raya. Marvelous katanya. Marvelous. Tak percaya? Kau mau cubalah, try. Dan rendang ini dijamin halal, cita rasa rakyat Malaysia, rendang homemade, tradisi dari Perak. Cukup rasa, lemak, masin, pedas, masam, manis. Amat menyelerakan. Ya, saudara, jangan lupa juga boleh memesan bahulu berdal. Orang Perak ni tak ada di mana-mana pun menjual bahulu berdal kecuali di Perak saja. Serta gula O. Kalau Al-Azhar ni dia juga memasarkan gula O untuk mereka yang nak jaga kesihatan. Kerana gula O ni tidak ada kalori, ya saudara. Kuranglah kencing manisnya. Kalau anda tidak dapat dengan Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah untuk mewawarkan produk saudara. Dan bila hubungi Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah, sila buat pesanan segera. Kerana lagi seminggu nak raya, dia tak mampulah untuk menyiapkan, nanti tak menang tangan katanya. Sekarang ni pun gedebam dah dekat bilik dapur tu, dia menumbuk segala rencah untuk membuat dendeng manis Siti Farehah. Untuk buah-buahan, jangan lupa warga di Lembah Kelang boleh hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Buah-buahan yang segar, kiwi, ceri, anggur dan juga buah tamar. Semuanya grade AAA dan harganya lebih murah dari pasaran. Buah-buahan tersebut terus dihantar ke rumah saudara. Sila hubungi Saudara Syauqi di talian 012-357-5703. Dan paling utama bagi saya lah Ugi Babe. Kalau tak rasa, Popiang Sira Lady Maria memang sedap, rangup, pedas, manis. Hubungilah Saudara Nizam di talian 019-435-1203. Memang sedap, mengasyikkan. Sesuai juga untuk jadikan jamuan untuk air raya nanti, saudara. Ya? Baik, saudara. Jangan lupa toko jamu Kemaman, Saudara Zul di talian 019-917-0449. Untuk setakat ini, dia masih lagi menggalakkan saudara untuk memesan sebelum kehabisan, iaitu madu Yaman Gold ataupun lebih dikenali sebagai madu gurun. Ini saudara sesuai lah madu ni untuk menambah stamina. Dijamin kualitinya untuk meningkatkan imunisasi antibody, rawatan asma dan batuk yang berpanjangan. Serta
untuk memulihkan sistem saraf, rawatan luka dan yang terbakar serta resdung. Sesuai juga untuk rawatan susulan bagi mereka yang dijengah oleh virus corona. Di samping itu, boleh juga memesan jeli gaman abstrak, iaitu produk yang dihasilkan oleh toko jamu Kemaman serta Zul. Ini untuk memulihkan luka-luka dalaman seperti pembedahan, bersalin dan berkatan. Ia juga turut membantu rawatan buasi, masalah sembelit, lipoma, masalah angin empedu dan melegakan sistem pernafasan. Juga sesuai untuk rawatan susulan COVID-19. Ya, saudara. Jangan lupa like and share. Itu yang saya perlukan daripada anda. Nak memesan, jangan lupa pula pesanlah dengan saudara Zul di toko jamu Kemaman. Di talian 019-917-0449. Okey, saudara. Usai e-commerce, selesai laporan COVID-19. Ya, saudara Osman Abdullah, kita masuk segmen naluri kehidupan, saudara. Ya, saudara Wak Rafi, Puan Anik, anak Wi, ya, Adiwarna. Baik, saudara. Sesuatu perbuatan yang paling dibenci oleh baginda Rasulullah SAW adalah bagi mereka yang suka meramalkan masa depan. Ini sebenarnya baginda tak suka. Kerana baginda Rasulullah SAW bersabda, barang sesiapa datang kepada tukang ramal, kemudian menanyakan sesuatu dan dia mempercayainya, maka kata baginda Rasulullah, mereka tidak diterima solatnya selama 40 hari. Berat ni, saudara. Sebab itu jangan sesekali kita mendatangi peramal ataupun bomo yang mampu meramalkan besok jadi itu, besok jadi ini. Kerana semua urusan besok bukan urusan kita. Di masa hadapan, urusannya itu ketentuannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semalam adalah pengalaman untuk kita cungkil. Tapi jangan sesekali, saudara, kita menggunakan tukang ramal untuk menentukan untung nasib kita. Ini memang dibenci oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana, saudara, kena ingat juga bahawa kita ada panduan kita. Dalam kehidupan kita ada panduan, elok kita gunakan, elok kita baca, iaitu Al-Quran. Kerana Al-Quran itu diturunkan untuk memberi rahmat. Bukan hanya sekadar membaca, tapi ia mengandungi rahmat. Kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan inilah sebuah kitab, iaitu Quran, yang kami turunkan, yang ada berkatnya, iaitu banyak manfaatnya. Oleh itu, hendaklah kamu menurutnya dan bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan kamu beroleh rahmat. Ini terjemahan daripada surah Al-An'am, ayat yang ke-155. Ingat, saudara, kita ada Al-Quran, elok kita baca Al-Quran, kita ada kitab kita ada sunnah Nabi, daripada kita percaya pada peramal-peramal yang bukan-bukan. Dan paling penting, sepanjang bulan puasa ini, malam-malam sebelum tidur, amalkanlah zikrullah pada setiap hari, saudara. Itu juga yang lebih baik sebagai peninding pada kita. Baik, saudara, mutiara kata kita hari ini, kiriman saudara Cikgu Hibil, antara penyesalan paling besar pada hari kiamat ialah bila kita melihat kebaikan kita dalam timbangan orang lain. Semoga Allah menjauhkan kita daripada mengumpat dan membuat fitnah. Antara perkara yang boleh mengurangkan atau menghilangkan amalan kita dan berada timbangan itu pada orang lain apabila kita mengumpat ataupun membuat fitnah. Jadi, saudara, bersamalah kita berusaha, berdoa pada Allah SWT agar menjauhkan diri kita dari melakukan segala kesalahan-kesalahan hidup yang kadang-kadang kita tak sedar. Ya, mengumpat, melontarkan fitnah, mengata dan sebagainya, saudara. Terima kasih Cikgu Ibil atas kiriman mutiara kata beliau. Saudara, baik. Kita seperti biasa, bila saya nak memulakan bicara saya, pastilah saya akan mengutarakan salam impian moratorium dan pengeluaran wang RM10,000 secara tuntas, one off. Tinggal lagi, kalau nak ikutkan, lagi 7 hari, seminggu lagi. Sepatutnya dapatlah, mudah-mudahan. Saya berdoa agar saudara yang telah pun menyemak,
segeralah lakukan semakan. Mudah-mudahan saudara boleh memperolehinya sebelum hadirnya Aidilfitri nanti. Adalah sedikit sinar untuk memulakan kehidupan. Ingat saudara, kalau dapat duit daripada kumpulan wang simpanan pekerja nanti, jangan dihabiskan untuk hari raya. Kerana disimpan, gunakanlah ia untuk memulakan penghidupan kita. Dan kepada pimpinan negara, saya harus memberi pesanan. Jangan kita berbelanja tanpa had. Kerana kalau kita berbelanja tanpa had, maka negara akan muflis. Tajuk bicara kita malam ini, saudara, pinjam sikit title filem Jin Samsudin. Masihkah ada esok? Ya, saudara, persoalan ini saya lontarkan kepada anda, pada diri saya, masihkah ada esok? Sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu apa kata Pak Nazil. Pak Nazil daripada Perlis, dia menghantar kiriman pantun saban hari. Dalam keadaan usia beliau warga emas, masih lagi bertenaga untuk berkongsi pantun dengan kita. Kata Pak Nazil, buah kurma tepung talam, ia disantap petang hari. Berkurung lama di dalam kolam, katak tetap tak sedar diri. Jadi saya melihat apa yang dilontarkan oleh Pak Nazil kerana beliau merasa jelek melihat perbincangan, melihat apa yang dilontarkan oleh kenyataan-kenyataan mereka yang menjadi katak masa parlimen, di parlimen 2 hari lepas berhubung tentang pindaan rang undang-undang anti lompat. Jadi terkesan padanya beliau pun menghantar kiriman pantun pada kita. Supaya katanya berkurung lama dalam kolam, katak tetap tak sedar diri. Sebab tu mereka tetap tak sedar diri, saudara. Katanya lagi, tebang tampin si pokok basuk. Basuk ya, bukan busuk, saudara. Tebang tampin si pokok basuk, gara-gara nak buat titi. Ada pemimpin bagai dirasuk, tutur bicara menyakiti hati. Ini beliau pun bosan mendengar kenyataan-kenyataan yang dilontarkan oleh pemimpin kita ni. Saudara, macam dirasuk. Kononnya mereka sajalah yang hebat. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun untuk kita berkongsi bersama. Saya juga menerima pantun daripada sahabat kita, pejuang muda daripada Perak Tengah, Saudara Nordin Malik. Katanya, kalau pergi ke Kuala Gula, bekalan makan wajib dibawa. Bekas tentera perlu dibela. Wira negara berkorban nyawa. Sebagai anak muda, beliau juga merasakan perlunya kita membela kehidupan bekas-bekas tentera ini. Jangan dibiarkan mereka gelandangan dalam kehidupan yang serba tidak menentu. Saya bersyukur pada Allah SWT mempunyai seorang anak muda yang begitu prihatin melihat kehidupan warga tenteranya. Bekas tentera ini perlulah dibela, katanya. Katanya lagi, perahu layar hilang arah, di badai kuat angin lentang. Bekas tentera merayu tanah bagai melukut di tepi gantang. Ini realiti, saudara. Kadang-kadang saya juga terkesan bila saya membaca culipan, kenyataan-kenyataan dan juga peristiwa bagaimana bekas-bekas tentera mereka berkorban jiwa dan raga. Mereka mengorbankan nyawa, mengorbankan keringat, air mata, darah, saudara, untuk memastikan bumi ini terhindar daripada segala ancaman musuh dan mahu memastikan bahawa bumi ini masih kekal milik kita. Tapi bila mereka bersara daripada tentera, nak dapat tanah pun seolah-olah seperti melukut di tepi gantang. Saya mengharapkan agar pimpinan negara dapat melihat persoalan ini, saudara. Bila sebut begini saya tak bernafas rasanya. Seeh, kata orang Kelantan, saudara. Baik, saudara, terima kasih Saudara Nordin dengan culipan pantunnya. Terima kasih Pak Nazil. Inilah naluri kehidupan kita, saudara. Baik, kita masuk tentang Gedung Ilmu. Segmen Gedung Ilmu ini adalah culipan daripada buku yang dikirimkan kepada saya oleh Tan Sri Johan Jaafar. Kerana dalam buku tersebut ia menggariskan kehendak-kehendak dan harapan, impian pemimpin terdahulu terhadap pemimpin hari ini dan masa depan. Kerana pemimpin untuk hari ini dan masa depan, kata buku sebut, hendaklah terdiri dari mereka yang bukan ompong. Ompong, O-M-P-O-N-G. Iaitu pemimpin yang banyak cakap saja. Banyak omongan kosong. Kerana
Pemimpin yang ompong, memimpin tidak ada kuasa. Hati lemah, tidak berdaya, giginya ompong, kuku pun tak ada. Gigi pun tak ada dalam rompong. Ompong ni macam rompong, saudara. Dipermainkan orang, dia diam saja. Negeri rosak, rakyat terinaya. Tuah hilang, maruah terhina. Jika dijadikan pemimpin, hidup akan dinista. Dijadikan tua, tidak berdaya. Dijadikan induk, tidak berguna. Memimpin umat akan merana. Jadi kalau umat yang dipimpin oleh pemimpin yang ompong, maka meranalah umat itu. Pastikan saudara kita menjauhkan diri kita daripada orang yang banyak cakap, yang omong-omong kosong saja. Kita sambung lagi malam esok, saudara. Terima kasih Tan Sri Johan Japar atas kiriman culipan daripada buku tersebut, ya, saudara. Baik, saudara. Bila nak memulakan ini, perlu saya ingatkan. Tadi pun saya tengok ada culipan 3-4. Mereka melakukan editing ataupun suntingan. Potong 5 minit, masuk. Potong 10 minit, masuk. Kadang-kadang lari daripada maksudnya. Jadi saya harus memberi peringatan. Mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke channel YouTube atau apa-apa channel sekalipun, semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali. Begitu juga dengan komen-komen yang anda lontarkan, yang anda hantar. Seandainya ia bertentangan dengan peraturan Kementerian Komunikasi, maka andalah yang harus bertanggungjawab. Saya tidak mampu untuk memantau kesemua komen dan suntingan yang anda lakukan. Ingat saudara, saya perlu memberi peringatan. Ini adalah komentar ataupun bicara politik. Matlamatnya tidak lain tak bukan hanya sekadar untuk memberi pencerahan dan informasi supaya warga kita berilmu, warga kita tahu apa yang berlaku di sekitar kita dan tidak bolehlah diperlakukan sewenang-wenangnya oleh mereka yang mengejar kuasa, saudara. Tidak lain niat saya semata-mata adalah untuk memastikan warga kita berilmu dan paksi pencerahan saya ini kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau apa yang saya katakan anda tak bersetuju, tak ada masalah. Kalau anda bersetuju pun, alhamdulillah. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Dalam bahasa Inggerisnya dikatakan, we must agree to disagree. Selesai masalah. Kalau saudara nak menghantar kiriman, banyak saya dengar nak mengulas, tapi tak tahu, takut tak ada masa nanti. Banyak kiriman-kiriman teman-teman kita yang saya lihat bahasanya begitu harmonis, mulia bahasanya, saudara. Baik, saudara. Sesuatu yang agak menggemparkan kita apabila Kementerian Kesihatan dia menyatakan pada mulanya diluluskan di pasaran iaitu kit ujian kendiri itu COVID-19. Tiba-tiba kata dah tak boleh pula dah. Katanya tak mengikuti prosedur dan sebagainya. Jadi persoalan sekarang ni, selama ni yang rakyat dah beli iaitu alat untuk test sama ada positif ataupun negatif tentang COVID ini, nak buat ke mana? Nak baling ke mana? Malahan kadang-kadang bila kita gunakan parenti tersebut, bila tengok negatif, kita lega. Bila nampak gayanya positif, kita susah hati. Sekarang ni, tiba-tiba test kit, dua line itu, yang ada dua line tu katanya dah tak sesuai. Jadi apa benda lah diorang ni. Jadi dengan itu, ternyatalah credibility Kementerian Kesihatan nampak gayanya semakin hilang. Mereka sudah hilang credibility dalam pengurusan mencegah COVID-19. Saya mengharapkan agar Kementerian Kesihatan serius dalam soalan ini. Tambah pula sekarang ni, masuk pula ke ni, kononnya isu tentang pelitup muka, face mask, mesti ada sirim yang akan dikuatkuasakan. Jadi, bercelarulah. Sampai bilakah warga kita diharu birukan oleh mereka yang punya kuasa? Saya pun tak fahamlah keadaan begini, saudara. Itu keadaan, saudara. Dan sebenarnya sekarang ni, negara kita dalam keadaan yang pandemik ekonomi. Itu realitinya, saudara. Bukan hanya pandemik COVID-19, bukan hanya serangan virus corona. Kita juga mengalami pandemik ekonomi. Walaupun dengan pembukaan semula sempadan, boleh bekerja balik dah. Tetapi jangan lupa, terdapat lebih kurang 580,000 saudara isi rumah daripada kumpulan M40. Dulu mereka M40 beralih kepada had pendapatan kumpulan B40 sehingga akhir tahun lalu.
580,000 saudara, setengah juta warga kita. Jadi insiden kemiskinan mutlak meningkat kepada 84% pada tahun 2020 ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ya saudara, kita percaya sebahagian golongan ini masih lagi bergelut untuk bangkit semula daripada kemusnahan yang amat teruk gara-gara pandemik dan juga Perintah Kawalan yang dilaksanakan 2 tahun lalu. Jadi sebagai rakyat Malaysia yang prihatin, kita harus terus berusaha mengambil berat tentang nasib mereka, terutamanya saat-saat hadirnya bulan Ramadan yang mulia ini. Jadi jika mereka yang masih dalam kesempitan, saudara, usahakanlah. Kalau kita boleh membantu, kita bantu mereka sewajarnya. Dan kita mengharapkan agar pihak berwajib dapat memikirkan persoalan ini. Jangan hanya mengatakan ada bantuan tapi bila nak minta tak dapat. Kata 500 tapi akhirnya dapat RM100. Ini macam main-main saja. Saudara, sebab itu saya amat berterima kasih kepada pimpinan Kerajaan Negeri Pahang. Daripada kenyataan hari ini, Kerajaan Negeri Pahang menerusi mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaannya hari ini telah pun bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan Aidilfitri 2022 berjumlah RM1,200. Kalau negeri lain dia bagi RM1,000, Negeri Pahang RM1,200. Ini kepada penjawat awam di Negeri Pahang. Jadi peruntukan keseluruhan untuk menjayai inisiatif ini berjumlah RM96 juta yang bakal dinikmati oleh 8,000 penjawat awam melibatkan semua grade perjawatan. Jadi menurut kenyataan Yang Amat Menteri Besar Pahang, bantuan khas kewangan ini akan mula dibayar pada 20 April. Dan pemberian bantuan khas kewangan Aidilfitri ini diharapkan dapat memberi bantuan, dia dapat melegakan sedikit kerana ada peningkatan. Tahun-tahun lalu RM1,000, tahun ini adalah RM1,200. Jadi kita berterima kasih pada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang. Dan saya juga agak lega bila saya dengar mudah-mudahan ini menjadi realiti apabila pemberian lesen bank digital kepada Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa. Kerana kita merasakan bahawa Angkasa mampu untuk membawa semangat baru dalam membantu sektor koperasi untuk terus berkembang. Seandainya Angkasa diberi lesen, memulakan perniagaan, lesen bank digital, banyak benda yang dia boleh bantu kepada usahawan-usahawan PKS dan sebagainya. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Nur Omar, kementerian itu menyokong penuh hasrat Angkasa untuk memperolehi lesen tersebut daripada bank negara. Seterusnya menawarkan produk perbankan secara digital kepada pelanggan. Kita sekarang ni dah masuk zaman milenial, zaman e-commerce, segala-galanya secara digital saya. Kita berharap agar Angkasa memperolehi lesen sebagaimana yang dipohon. Kerana menurut sahabat saya, pengurusi Angkasa, Dato' Abdul Fattah, dia kata bank digital itu akan tertumpu kepada segmen pasaran untuk B40, koperasi dan perindustrian kecil dan sederhana PKS, bagi membolehkan mereka menjadi pasaran terbesar dalam ekonomi digital. Kerana pada 30 Mac dulu, Gubernur Bank Negara Tan Sri Nur Samsiah berkata pengumuman mengenai pemenang lesen bank digital akan dibuat dalam masa terdekat. Mudah-mudahan Angkasa diberi kesempatan untuk menerajui ataupun memulakan bank digital. Saudara, itu yang kita harapkan. Permulaan saya selalu saya akan beritahu apa yang berlaku, yang baik, yang molek. Kalau benda yang tak betul, kita cuba lontarkan sesantun ni. Sebelum kita masuk segmen untuk bulan puasa ni saja saudara, itu segmen sepanjang jalan kenangan. Kerana hari ini saudara, kita sudah pun masuk 11 hari kita puasa. Memang cepatlah rasanya masa itu berlalu. Tutet dah 11 hari saudara. Tinggal lagi 18 hari. Saudara, lebih 2 minggu je lagi dah nak raya saudara. Saya berdoa agar hari-hari terakhir bulan Ramadan nanti, maka teman-teman semua berpeluanglah didakap oleh Lailatul Qadar. Saudara. Kalau saya bila teringat hari ini masuk 11 bulan puasa, teringat pula saya zaman kecil-kecil saya dulu, inilah masanya yang saya melihat
wajah ibu saya murung dan susah hati kerana memikirkan macam mana nak cari belanja membeli baju raya. Macam mana nak cari modal untuk buat kuih raya. Tapi untuk kuih tu mak ambil upah kacau dodol. Jadi musim-musim begini pula selalunya saudara, saya untuk membantu ibu saya, membantu keluarga, walaupun usia saya dalam 11-12 tahun waktu tu. Saya ingat lagi saudara. Ambil basikal kayuh satu kampung, saya menjajalah. Macam berjaja buah macang, berjaja pucuk paku yang kita ambil daripada estate getah. Di berhampiran dengan kampung saya tu ada estate getah. Jadi ambil pucuk paku diikat. Satu ikat 5 sen saudara, bukan mahal mana pun. Kemudian pergi rumah siapa yang ada buah macang, beli buah macang itu dan pun saya pun jajalah satu kampung. Satu perkara saudara yang agak-agak kadang-kadang teringat, sedih juga saudara. Pucuk paku tak ada masalah. Tapi buah macang tu bila keesokan harinya, bila saya dah jual buah macang itu, pembeli mereka komplain dengan saya. Marah saudara, buah macang tu kan mahal mana pun 5 sen je sebutir. Katanya saya jual buah macang busuk. Manalah saya tahu isi dalam buah macang itu elok tak elok. Sebab itu, kesan daripada peristiwa tersebut, masih sehingga hari ini saya tidak dapat melihat. Kalau kita tengok orang berniaga ni, orang berniaga buah-buahan, kadang-kadang orang marah. Sebagai penjual buah, mana dia tahu buah-buah itu bukan datang dari ladang miliknya. Dan benda yang ada dalam kulit buah tu siapa dapat buka. Jadi janganlah kita, saya haraplah, kadang-kadang kita ni bila punya kewangan, kita jadi sombong. Saudara, saya ingat lagi. Ada sekali tu satu peristiwa tu dekat Kampung Hilir. Dia dah beli buah macang. Tiba-tiba dalam buah macang tu ada sejenis macam ulat. Bukan ulat, dia macam kumbang dalam tu. Saya tak tahu buah tu busuk ke tak. Sebab saya beli daripada orang jual dekat saya harga 2 sen sebutir. Saya ambil 2 sen. 1 sen lagi tu simpan untuk beli kabat ke, untuk buat belanja raya ke. Jadi dia ambil buah macang, baling ke saya, saudara. Sedih, saudara. Dalam lenangan air mata saya memikirkan begitulah untung nasibnya. Kalau kita orang yang miskin, orang yang tak punya wang, diperlakukan sebegitu. Saya harap saudara, jual cendawan cici, saudara Nuridah Kamordin, itu cendawan itu susah nak dapat. Dalam ladang getah tu, cendawan tu dia di bawah daripada pokok-pokok getah. Selalunya saya tak ambil. Kerana saya khawatir, cendawan ni kadang-kadang daripada dahan-dahan yang jatuh tu takut dia beracun. Jadi yang saya ingat peristiwanya adalah saya jual buah macang. Diorang ambil buah macang tu, mana saya tahu dalam tu ada isi buah macang tu elok tak elok. Berdebuk saya kena saudara. Sedih saudara. Tapi apakah daya, kita budak-budak masa tu, usia dah 11 tahun, 12 tahun. Kayu basikal, buah macang. Semalam saya cerita macam mana saya berniaga air batu. Begitulah kehidupan pasca kemerdekaan. Sebab itu saya kadang-kadang rasa kecewa bila melihat generasi hari ini. Sebab mereka tidak lalui dan mereka melupakan apa yang telah dilakukan oleh pimpinan terdahulu. Oleh kerajaan terdahulu yang membangunkan negara ini. Tak ada lagi dah. Zaman saya dulu mana ada api, mana ada elektrik, mana ada air. Jadi sedihlah saya bila cerita pasal buah macang ni. Sebab itu bila saya pergi kedai atau pergi orang jual durian, kadang-kadang saya minta dia buka dulu. Saya, "Dek, boleh buka dulu, kita tengok puas hati, kita beli." Jangan pula bawa balik ke rumah. Bila bawa balik ke rumah, kopek-kopek dan durian tu tak elok. Nak baling pula durian pada tuan punya durian. Dia mana tahu? Dia pun ambil upah ataupun dia ambil dalal daripada pemilik buah-buahan itu sebut. Saudara. Dan saya ingat lagi juga, antara selain buah macang, saya juga menjual buah cempedak. Sedih saudara bila saya mengenang zaman itu, bagaimana almarhumah ibu saya tak menang tangan. Apa sahaja usaha boleh mendatangkan hasil dia buat. Iaitu dia akan pergi ke hutan. Di seberang kampung saya tu ada sungai dinding tu. Dia cari daun bertam. Daun bertam ini dianyam. Dianyam jadikan untuk sarung buah cempedak. Jadi macam bakul lah dianyam sarung tu. Dan disarunglah buah cempedak. Selalunya pokok-pokok buah cempedak ni banyak dan lebat. Jadi kita dengan tuan punya pokok. Saya tak punya pokok cempedak. Maklumlah orang miskin saudara. Tanah pun tak ada, ladang tak ada. Jadi ambil upah. Kita sarungkan orang punya cempedak. Kalau dapat 10 butir buah cempedak, 3 butir saja milik
untuk kita, 7 butir lagi milik tuan punya pohon cempedak itu. Jadi bila buah cempedak dah masak, kalau dapat 10 biji, 10 butir, saya 3 butir. Tapi kerana dalam pokok tu banyak, kadang-kadang sampai 50 butir, ada 20, 30, dapatlah dalam 10 biji. Saya pun berjajalah satu kampung. Buah cempedak, buah macang. Tapi yang sedihnya tu, kena baling dengan buah macang saya. Manalah saya tahu. Masa itu, dengan lenangan air mata. Tapi kayu basikal juga saya deh. Kampung Wilik, Kampung Ulu, Kampung Tengah. Buah macang, buah cempedak, buah macang, buah cempedak, pucuk paku. Sebab itu sekarang, kalau tengok anak-anak yang berjaja, kalau kita naik kereta api, ada anak-anak kita ni yang anak jual kuih apa semua tu, saya buat macam mana pun saya akan beli. Walaupun saya tak makan, kalau tidak pun saya akan bagi duit. Sebab saya teringat, susahnya kita dulu. Saya dulu tahun 1993 jual ikan sungai di kampung. Banyak yang tuang pula tu. Upah pungut buat biji dawai yang pro jual. Secara di tas Kuantan. Ini kenangan masa kita. Saya yakin anak-anak kita tak ada dah begitu. Mereka tidak ada lagi kesempatan sebenarnya. Sebab itu saya katakan, kepedihan waktu itu, saudara, adalah kadang-kadang merupakan momen indah untuk dikenang. Bayangkanlah buah macang sedepu kena. Nilainya cuma 5 sen. Dan buah itu bukan jaminan. Saya tak tahu. Kena pergi satu tempat lagi tu, tiba-tiba buah macang itu katanya manis. Tiba-tiba pedar. Saya dah tahu ada sejenis buah macang ni, kalau kita makan, boleh gatal lidah. Masam dan gatal lidah. Sebenarnya buah macang itu digunakan sesuai untuk buat sambal. Dan dia makan. Apa saya buat? Boleh buat tempoyak isi durian, tak elok pun. Nampaknya nampak nak dibuang, rugi ya saudara Jakar Linlung. Saudara Awi Umas. Saya orang Perak, saya. Kampung saya di pinggiran Sungai Dinding. Masa itu tak ada bekalan air, tidak ada bekalan api, tak ada jalan raya yang menghubungkan kampung saya dengan Pekan Lumut. Sebab itu saya panggil orang Lumut, iaitu dengan menaiki bot, tambang bot. Satu untuk saya bayar 20 sen. Perjalanan ambil masa lebih kurang dalam 25 minit ke 1,5 jam. Itu kalau ada urusan-urusan resmi. Di pejabat pos, di Lumut. Tapi saya tak ada urusan benda begitu, saudara. Jadi apa yang saya buat? Pagi-pagi, bulan puasa, tak ada sekolah. Pergi ke kebun. Bukan kebun saya, kebun getah. Milik Tuan Brown. Kutip, pucuk paku. Bawa balik, ikat, elok-elok. Satu ikat, dapat 5 sen jualannya. Itu pun cuma mampu, paling tinggi pun dalam 10. Maksimum 10 ikat saja saya, 50 sen. Wang itu saya beri pada almarhumah ibu saya. Mak, ini simpan untuk beli baju raya. Dan arwah ibu saya, bila sampai saja masa nak beli baju raya ni, dia akan pastikan pertama sekali baju raya saya warna apa? Warna baju putih. Supaya sesuai untuk dipakai dulu-dulu, lepas bulan puasa, sekolah dibuka semula. Jadi bila ini beli baju raya ni, baju putih. Dan seluar saya warna biru untuk sekolah. Jadi pagi raya tu macam pakai uniform je lah, saudara. Itulah pakaian baru. Nak buat macam mana? Sebab itu saya melihat, kadang-kadang bila tengok pimpinan UMNO menyantuni anak-anak, bawa pergi ke pasar raya, beli baju raya apa semua, jauh di sudut hati saya kata, beruntungnya mereka. Zaman saya tak ada benda begitu. Ibu saya ambil upah, menyarung buah cempedak. Hasil buah cempedak itu dijual, dapatlah beli baju. Saya 2 beradik. Saya dan adik saya 2 orang saja yang sekolah. Abang saya tak ada, dah tak sekolah dah masa itu. Seorang tu masuk askar. Seorang kerja kampung, jadi nelayan. Begitulah kehidupan kami, saudara. Dan ini menyedarkan saya betapa hidup ini, kalau kita berusaha, kalau kita sentiasa bersyukur, Allah akan pasti menggandakan rezeki untuk kita. Jadi pada teman-teman semua, insaflah. Jangan kita memandang hina, jangan kita memandang kecil pada mereka, terutama lagi orang yang berniaga buah-buahan. Mereka tak tahu apa yang ada dalam isi dalam kulit itu. Saudara Jakar Linlung, stesen kereta api Ipoh, jauh sekali untuk pergi ke Ipoh, saudara. Tambang nak pergi ke Ipoh pun tak ada, saudara. Saya selalunya pergi tambang. Saya dulu belajar di Kolej Sultan Abdul Hamid di Kedah. Saya naik kereta api daripada Taiping. Jadi dari kampung saya pergi ke Lumut naik bas biru tu, Blue Omnibus ke Taiping, daripada Taiping ambil kereta api untuk pergi ke Alor Star. Itu perjalanan saya.
Saudara Awi Umas, ayah saya waktu itu, inilah kadang-kadang ayah saya dia kahwin lebih. Tapi dia duduk dengan isteri mudanya di Kedah. Jadi tinggallah mak saya sendirian. Sebab itu saya tengok kalau ibu-ibu tunggal ni cepat menyentuh perasaan saya. Sebab itu saya harap teman-teman semua kalau jumpa, kalau tengok ibu tunggal, kalau anda berkemampuan, bantulah. Saya sentiasa menyantuni ibu tunggal. Kerana saya melihat jerihnya almarhumah ibu saya. Bila datang saja bulan puasa, masuk bulan 10 hari puasa ke atas tu, dia dah mula keluh kesah. Dia kerja motong getah. Tapi bila hari hujan, saya ingat lagi antara dialog. Sampai sekarang saya ingat, bila tengok kilat memancar tu, sambil dia ngasah pisau getah tu, Allah, nak hujan tu, tak makanlah kita besok nak. Ayat-ayat itu masih tergenang. Masih ayat-ayat ini yang saya kata stigma masih melekat dalam fikiran saya. Bila tengok hujan, nak, tak boleh motonglah mak besok. Tak makanlah kita nak. Ya, saudara Kamal Awang, raya dulu-dulu pakai seluar pendek, pakai selipar Jepun. Suka sangat, memang betul lah. Tapi saya beli kasut Fong Kiong, RM1.20 untuk jadikan kasut sekolah. Saudara, jadi saya harap teman-teman, ini bila saya masuk kenang-kenangan ni, kadang-kadang menitik air mata pula. Sedih mengingatkan susahnya kita. Sebab itu saya sentiasa mengingatkan anak-anak, terutama anak-anak muda. Anda jangan jadi sombong dan angkuh dengan apa yang anda ada. Anda berpeluang untuk belajar ke luar negeri. Balik itu serve the nation. Balik daripada luar negeri itu, apa ilmu yang kita ada bukan nak tunjuk kita pandai. Kita sama-sama membantu. Saya balik daripada luar negeri bekerja sebagai wartawan, membeli kritikan, dan betul Ustaz. Tidak ada langsung kita nak memperlihatkan bahawa kita ni bijak sangat-sangat. Tidak saja. Saudara Halimatun Said, saya tak pernah sampai kat kampung saya tu, ya, walaupun orang Parit. Teringin juga nak pergi, tapi tak ada sebab. Kalau Puan Halimatun nak pergi situ untuk berkelah, sekarang kampung saya dah cantik. Dah cantik. Pinggiran Sungai Dinding. Airnya bersih, air masin. Sebab itu kami tak panggil sungai, kita panggil laut. Sebab sungai itu luas. Di situ sekarang ni banyak orang menternak ikan-ikan yang segar-segar, ikan sangka. Saudara Hanan Nur, anak bapa betul-betul lagi ada dua isteri. Biasalah saudara. Itu saya tidak pernah pun berdendam dengan almarhum ayah saya. Pertama, saya sentiasa manja dengan mak saya. Saya dengan adik saya 2 orang. Sebab itu kadang-kadang bila datang bulan puasa ni, saya teringat. Satu ketika tu ada jiran-jiran, sekeluarga dia datang, yang tinggal di Kuala Lumpur, tinggal di Ipoh, balik. Mereka balik bawa ini bunga api. Jadi anak-anak mereka bermain bunga api. Adik saya ni tengok aja. Cuma dia kadang tanya, bang, seronok ke main bunga api tu bang? Aduh, sedihnya saya. Tuhan aja yang tahu waktu itu. Saya masih ingat lagi, saudara, bagaimana adik saya, sekarang ni dia tokoh besar, dia Al-Ustaz. Kadang-kadang saya cakap, nama dia Kamal Azhar. Ingat, dulu you nak rasa bunga api pun tak tahu. Jadi kita cuma beli kabat buat main meriam. Dia bertanya dengan saya, bang, seronok ke main bunga api tu bang? Sedih saudara. Sebab tengok anak-anak jiran. Tak tahulah Gideon, itulah kehidupan kita. Sebab itu sekarang ni, saudara, malah nak cerita dulu, besok kita cerita sambung lagi. Kalau saudara mempunyai peristiwa-peristiwa masa silam, ceritalah pada saya supaya kita dapat berkongsi keperitan, kepedihan warga kami yang lahir, membesar zaman pasca kemerdekaan. Kita bukan warga merdeka macam anda semua. Masa tu, kita bukan petik di tepi tengah menyala. Air dalam bosi, tak ada. Air ambil perigi, saudara. Kadang-kadang bila datang musim kemarau, turun je timba tu, ketekung lah, tak ada air. Tapi itulah kenangan manis yang kita pernah lalui. Baik, saudara. Sebab itu, bila saya melihat ada satu caritan daripada saudara Long, 2 hari lepas dia tanya dengan saya, Long, dia kata, apa cerita kampung baru ni? Sebenarnya, kampung baru, maksudnya di kampung baru di Kuala Lumpur ni adalah tentang cerita masalah di Sungai Baru. Di kampung Sungai Baru, di kampung baru. Dia masalahnya di kampung Sungai Baru ini, dia dah naik flat. Rumah-rumah pangsa, dan pemilik tanah itu adalah persendirian.
Ya, saudara. Jadi, mereka sudah mendirikan rumah, tiba-tiba datang pemaju nak memajukan. Dan masalahnya pemaju ni menawarkan dengan harga yang tak menentu. Yang bukan berjumpa dengan semua orang serentak, ini jumlahnya. Tak ada. Orang ni ditawarkan RM400 sekaki. Yang ini ditawarkan RM800 sekaki. Jadi, membuatkan rakyat tak puas hati lah. Dan, yang menyedihkan apabila pihak pemaju kononnya telah pun mendapat kelulusan daripada pihak pemerintah untuk memajukan kampung tersebut. Flat ataupun rumah pangsa itu akan dirobohkan, nak dibangunkan bangunan baru yang tinggi dan sebagainya. Maka mereka telah pun mengeluarkan surat perintah supaya penghuni-penghuni mengosongkan. Dan surat itu dikeluarkan sebelum bulan puasa itu hari. Saya kata gila apa dia orang ni. Saat hari baik, bulan baik, orang nak menghadapi puasa, nak menghadapi raya. Waktu itu, kenapa tidak dirundingkan? Saya kena ingat, tanah Kampung Baru ni adalah satu kawasan tanah yang paling sensitif. Ia adalah merupakan tanah anugerah. Kampung Baru, semua orang kena ingat. Pemimpin ke, pembesar ke, Datuk Bandar ke, kena ingat dan insaf. Penduduk Kampung Baru itu adalah merupakan anak kesayangan Duli Yang Mahmulia Sultan Selangor kerabatnya. Kerana semua tanah di Kampung Baru itu adalah merupakan tanah anugerah tuanku. Untuk memberi pada orang Melayu kita. Dan tidak boleh dijual. Hanya untuk orang Melayu sama orang Melayu tak apalah. Sebab itu, waktu almarhum Datuk Harun Idris ada, kalaulah almarhum Datuk Harun Idris ada, saya yakin tanah di Kampung Baru ni tak ada orang Bani Usik. Kalau nak dimajukan, hendaklah dimajukan secara berterusan. Bukan hanya pilih kasih. Orang ni aku bayar RM100,000, orang ni aku bayar RM200,000. Takkanlah harga tanah Kampung Baru RM200,000. Saya dipahamkan mereka nak cari tanah kat Kampung Baru tu sebab dia nak buat flyover ataupun nak buat jambatan terus pergi ke Jalan Ampang. Maka nilai tanah itu berganda-ganda lah untungnya. Janganlah pemaju mengaut keuntungan dalam derayan air mata rakyat. Saya tak ambil kisah sama ada pemaju itu orang Melayu ke, bukan Melayu ke. Tetapi jangan dibangunkan Kampung Baru itu mengikut untuk acuan kepentingan poket anda. Majukan Kampung Baru itu, biarlah ia wujud sebagai satu perkampungan yang tersusun, yang cantik untuk dibanggakan bahawa ini adalah perkampungan Melayu. Itu adalah mercu tanda adanya dominannya kuasa Melayu di bumi merdeka ini. Kalau tanah-tanah Kampung Baru itu dah boleh dijual, bawa bangunan tinggi-tinggi, panggil pelabur datang dari luar, ataupun orang asing boleh beli, apa jadi? Saya tak boleh terima lah keputusan begitu. Bukan tak ada orang Melayu kita tak ada duit. Boleh mereka beli, jual lah pada mereka yang mau. Tetapi kalau boleh nak dibangunkan, biarlah harga yang berpatutan. Jangan lupa saudara, ini tanah anugerah tuanku. Malahan, saya masih ingat lagi waktu itu. Apabila Duli Yang Mahmulia almarhum Tuanku Sultan Salahuddin menandatangani perjanjian penyerahan wilayah persekutuan kepada kerajaan persekutuan waktu itu dengan lenengan air mata. Dan baginda menitahkan, baginda berkata bahawa rakyat Kampung Baru adalah rakyat better. Walaupun tidak tercatat dalam perjanjian, tapi dilafazkan oleh tuanku. Rakyat Kampung Baru adalah rakyat Selangor. Walaupun Kampung Baru sudah tidak lagi berada dalam pentadbiran Selangor. Sudah berada di bawah pentadbiran wilayah persekutuan. Tapi kena ingat, sebab itu sehingga saat ini saya selalu pergilah ke Kampung Baru itu, Kelab Sultan Sulaiman. Di mana sini Kelab Sultan Sulaiman. Jadi padang itulah orang bangsa Melayu berkumpul. Kita berkumpul mewujudkan Parti UMNO, mewujudkan perjuangan. Pertama-tama sekali mempertahankan raja-raja Melayu daripada dihina oleh Macmillan melalui perjanjian apa nama perjanjian tu dengan British. Akhirnya kita berjaya. Kemudian menuntut kemerdekaan di Kampung Baru, di Kelab Sultan Sulaiman. Dan sehingga saat ini, Kelab Sultan Sulaiman itu masih lagi syaratnya pengurusi atau presiden kelab itu mesti Menteri Besar Selangor. Walaupun Kampung Baru itu di bawah persekutuan. Artinya Kampung Baru masih lagi di bawah jajahan Tuanku Selangor. Jangan main-main.
Jadi saya nak bagi tahu pada Datuk Seri Saidan Kasim, saya terima kasih lah sebab bila beliau mengatakan bahawa orang tidak akan berlaku pemindahan sehingga hari raya ini. Betul, tapi apakah akan jadi kalau lepas raya nanti? Kena ingat, Datuk Seri Saidan Kasim, you bukan orang wilayah, you bukan orang Selangor, you orang Perlis. Kampung Baru very very sensitif. Di sinilah bermula segala-galanya. Saya tak mau menyentuh soal apa yang berlaku apabila warga bangsa kita, apabila maruah Melayu ini tercamar, bagaimana orang cuba memperolok-olokkan Melayu di Kampung Baru bangkit saudara. Dan saya berdoa kalau boleh pimpinan negara jadikanlah dibangunkan Kampung Baru ini seikhlas mungkin. Jadikan ia sebagai pusat makanan. Sekarang ni banyak gerai-gerai, kedai-kedai yang menjual makanan orang Melayu. Jadikan itu sebagai center supaya bila pelancong datang nak rasa makanan di Malaysia, datanglah ke Kampung Baru. Dan bangunkan bangunan yang baik-baik, yang molek-molek. Saudara, bukan tak boleh, boleh. Bagi tuan punya tanah tu kalau nak bincang, bayarlah dengan harga yang sebagaimana harga pasaran. Benar, tanah itu tanah milik dia, ada anugerah tuanku. Gerannya tu pun tahun sebelum perang dulu, sebab itu diwujudkan bukan PKNS itu, waktu dia diwujudkan ni MAS. Ini kawasan ini dulu asalnya kawasan pertanian. Saudara, jadi dalam keadaan begini, itu Malay Agriculture Settlement, satu jabatan khas yang memelihara tanah Kampung Baru. Jadi kalau nak maju tanah Kampung Baru ini, berundinglah dengan MAS. Dan saya mengharapkan mereka yang dilantik untuk berada dalam MAS itu kena sedar diri. Mungkin anda duduk Kampung Baru tu tak lama mana. Mungkin anda datang daripada luar Kuala Lumpur. Jadi kena ingat, kena faham bahawa tanah Kampung Baru ini, inilah satu-satunya tanah milik orang Melayu yang nilainya ratusan juta. Jangan sesekali digadaikan. Harus dipertahankan dengan air mata, dengan darah dan keringat. Kita negara merdeka. Saudara Kamarul Zaman, tolonglah dia bukan orang Kampung Baru. Betul. Ini masalahnya. Mereka tidak dapat memahami perasaan, cinta. Di sinilah bumi mereka dilahirkan. Tanah tumpah darah mereka. Jangan kita ganggu. Kalau boleh nak majukan. Cerita Kampung Baru ni bukan satu hari. Saya berbual dengan Datuk Johari Gani. Dia kata, tanah Kampung Baru ni, saya nak Kampung Baru, dia kata. Jadi saya macam-macam bermasalah. Sebab sekarang ini satu geran, bukan besar mana pun saya. Tapi sebab mengikut undang-undang takbir tanah di negara kita ini, maka semua anak cucu dia ada hak. Satu geran tu kadang-kadang sampai 1,000. Nak cari balik kumpul 1,000 lagi bukan senang. Jadi saya mencadangkan kalau boleh diambil semua sekali, jadikan sebagai satu pembangunan yang khusus dan buatkan scattered dan ada jaminan. Jangan bagi pada pemaju. Jangan sama sekali mengundang pemaju untuk memajukan tanah Kampung Baru ini. Biarlah Kementerian Wilayah Persekutuan wujudlah satu jabatan khas. Pandangan saya lah. Saya haraplah jangan sama sekali kita menjadikan tanah Kampung Baru ini akhirnya jatuh pada orang lain. Sebab itu hari ini saya menerima culipan dari seorang sahabat saya, Saudara Alfian. Saya nak baca untuk pandangan kita supaya kita dengar. Ini cita rasa hati anak Melayu, Saudara Alfian. Beliau orang korporat. Beliau juga berniaga sebagai untuk orang nak pindah rumah ke pengangkutan apa semua. Saudara Alfian ni satu anak muda yang melayari kehidupan yang sanggup mengharungi kehidupan bersaing dengan kaum lain. Saudara. Jadi dia ada mengirim pada saya satu yang saya anggap semacam prolog lah. Dia kata, ini baca elok saudara. Elok kita santuni. Dia kata, jangankan anjing nak buat angkara, pasti akan kuherdik. Jangankan ular nak menyusup, tentu akan kucengkam. Sedangkan belalai gajah lagi dipintal, dilipat-lipat, dikunci. Sedangkan buaya hidup menganga, kuberlasah sampai terbongkang. Kalau mana yang diresui, dibelai seadanya. Ini Melayu. Ada maruah, ada kewarasannya, ada keberanian. Belanda datang, kami sepak. Inggeris nak jadi tuan, kami sekeh kepalanya. Portugis nak menginjak-injak, kami jentik. Jepun dengan tora-toranya, bangsaku menyesahnya. Inilah Melayu.
Jangan cemar bumi dan maruah Melayu. Saudara Pia ni begitu tinggi dia punya semangatnya. Melayu dengan komunis bukan kaleng-kaleng. Melayu tidak pernah tunduk dengan komunis. Tidak pernah terpersona, tidak pernah terpukau, tidak pernah terkasima, terduduk kerana kami menjaga aturan kehidupan Melayu. Melayu dengan Tok Syekh bukan sebarang Melayu. Ia bisa lancar, lunak dari kebanyakan Tok Syekh. Ini Melayu tak pernah goncang dengan Yahudi. Santunnya Melayu bisa menawan hati umat dunia. Kalau kurang faham, mari lihat dengan mata kepala apa bangsa yang tidak ada di bumi Melayu. Seantero benua Melayu sudah terakam hikayatnya. Satu Nusantara buktinya. Dari Champa sampai Pulau Jawa, dari kota Melaka naik ke Muar, hebatnya Melayu di persada dunia. Melayu pandai berdagang, hebat berseloka, mahir bersenjata, lunak berbicara. Akalnya tajam, geraknya kemas, pantas, tapi jangan cuba-cuba. Wajah yang tenang tidak bisa diacah-acah. Jawabnya pasti merana. Kalau mau kenal lanjut, silakan. Ini namanya Melayu. Melayu adatnya terpelihara. Bukan hanya sekadar bahasa, pakainya juga rapi, mahal harga dirinya, siasahnya tersusun, utuh. Keturunannya, wibawanya bukan sembrono, ada karakter, punya karisma. Itulah Melayu nan ulung dan unggul. Disebut-sebut mata wang milik Melayu, nilainya tidak melangit, harganya bukan sampah, ada maruahnya, sana sini berdagang pilihan dunia. Melayu pandai, tapi jangan bermuka-muka. Mereka bermuka-muka, kami telan dengan muka yang mencuka. Tawamu gembira, pandai kau bezakan alam semesta, suasana dan buana. Melayu bijaksana, bukan yang celaka. Renungan Melayu menerobos dimensi, membatas sifat yang akli. Kau pakai nakli yang asli, bukan hanya yang seputar ilmu nasi. Capang hata, tersusun rapi. Kenal kau dengan laduni. Melayu memuji dan dipuji. Melayu langkahnya teliti. Asal untung, jangan rugi berkali. Kenalah Melayu apa itu Al-Harbi. Tidak enak dibuai mimpi. Saya terima kasih pada sahabat saya ni memberi kesedaran pada saya. Saudara Afian ni, dia bagi begitu saya benar. Kita tidak pernah takut, tidak pernah goncang walaupun kita berhadapan dengan komunis, walaupun kita berhadapan dengan Jepun, Tora. Saudara. Dan sebab itu sekarang ni saya agak terkasimah juga bila mendapat berita katanya bahawa Wisma Putra pun buatlah aduan polis sebab ada perbualan telefon antara pegawai daripada Wisma Putra dengan seorang datin. Katanya minta supaya disiasat. Datin ni siapa? Saya kata, apa benda yang kamu nak siasat? Sepatutnya selesaikan masalah itu, jangan dipanjang-panjangkan. Yang rakyat tuntut, kenapa duta ini dipanggil dan dibekukan mereka? Yang salah menterinya. Kita kena ingat, maruah kita sudah tercemar di Dubai. Maruah bangsa kita di persada dunia tercemar. Apabila Perdana Menteri pergi ke Dubai, tidak ada protokol yang menyambutnya. Salahnya siapa? Salahnya lebay. Yang jadi penasihat pada Perdana Menteri bertaraf duta ke Timur Tengah. Yang ada Menteri Luar Negeri yang ikut serta dengan Perdana Menteri. Sepatutnya dia menguruskan semuanya. Sebab itu, saya lihat apa kenyataan Datuk Hanif Ahmad, mantan Menteri Luar Negeri. Semalam saya dah nyatakan, jawatan Menteri Luar ini bukan kaleng-kaleng. Jawatan Menteri Luar ini sepatutnya adalah jawatan yang paling senior, paling kanan sekali. Jangan buat main-main. Tiba-tiba nak buat laporan. Nak lapor buat apa? Saya pun tak faham lah dia orang ni. Dan saudara, yang amat-amat saya, ini untuk peringatan, semalam saya dah bercakap, tiba-tiba hari ini jelas bahawa negara Sri Lanka telah pun diisytiharkan muflis. Satu benda yang agak sedih. Sri Lanka telah pun muflis secara rasminya bahawa Republik Demokratik Sosialis Sri Lanka yang dulu dikenali sebagai Ceylon sebelum tahun 1972, yang merupakan sebuah pulau di Asia Selatan yang terletak kira-kira 31 km dari pantai selatan India. Masyhur gelarannya dengan gelaran Mutiara, Lautan Hindi. Ia merupakan tanah air bagi 20 juta penduduk. Kita tak tahu apa untung nasib warga Sri Lanka. Saya harap benda ini tidak berlaku di negara kita. Saya harus mengutarakan persoalan ini supaya menjadi peringatan kita. Supaya dia ambil ini sebagai tauladan. Jadikan sempadan.
Kerana pemimpin di Sri Lanka itu mereka kaya raya. Sri Lanka penghasilannya hanya hasil bumi. Dia ada tanam pokok getah, dia ada tanam beras, hasil bumi. Tetapi tidak diberi galakan dalam industri pertanian moden. Akhirnya Sri Lanka mengalami kebergantungan hidupnya semata-mata dengan makanan dari luar. Ini yang sedang kita alami. Sebab itu saya risau apakah kita akan mengikuti jejak Sri Lanka kalau kita bergantung sepenuhnya sumber makanan daripada negara luar. Dan di Sri Lanka pula sekarang ni masalah minyak tak ada, masalah petrol, masalah makanan, rakyat hidup susah. Dan maka berlakulah unjuk rasa. Kesan daripada unjuk rasa, rakyat tunjuk perasaan apa semua tu, maka pimpinan negara tersebut melakukan tindakan pertama sekali menutup semua talian internet. Semua talian telefon ditutup supaya tak boleh berhubung. Ini orang nak kuasa ni. Kemudian diharamkan sebarang perhimpunan. Akhirnya hari ini secara jelas dan nyata Sri Lanka diisytiharkan sebagai muflis. Kerana sebenarnya hutang tak banyak mana pun, 56 bilion USD aja. Tapi negeri itu kecil lah, pulau, penduduknya lebih kurang ada 20 juta, mungkin dah tambah lagi dapatan saya, dan penghasilan bumi. Tetapi pemimpinnya kaya raya. Ini yang kita jadi harap agar negara kita tak mengikuti mereka. Jadi saudara Gadol Leon, mereka suka cari salah orang lain. Jadi mereka saya betul. Itu masalahnya kita. Kita bukan nak tunjuk kita pandai, saudara. Tetapi saya merasakan bahawa sudah sampai masanya dalam keadaan kita menghadapi kesukaran ekonomi. Saya melihat sekarang ni kesukaran ekonomi. Perlu diadakan satu santunan. Satu jalinan untuk berbincang sama pemimpin. Bukan nak tunjuk aku betul, aku nak jadi Perdana Menteri, aku nak jadi menteri. Over. Sebab itu, sepatutnya sekarang ni, negara kita ni cukuplah. Yang ada yang ramai-ramai sampai 70 orang tu buat apa? Menghabiskan duit saja. Membazir. Kalau isu tentang macam mana Perdana Menteri pergi melawat ke Dubai pun tak boleh disusun atur dengan baik. Ada pula menteri, timbalan menteri dan sebagainya. Saya rasa tak payah dah. Kita cukup dalam 10 orang, 15 orang menteri saja, biarlah mereka mentadbir dengan sebaik mungkin negara kita ini. Ini ramai-ramai pun orang kata, ini perumpamaan, lebih sudu dari kuah. Hancur bacai. Harapkan menteri ekonomi, apa jadi? Harapkan penasihat pemulihan negara. Tasimuddin, apa yang dinasihatkannya? Tak tahu lagi. Harapkan menteri ekonomi, Mustafa Mohamed, apa dia buat? Harapkan menteri penerangan luar negeri dan industri, apa yang dia buat? Pelabur lari, bukannya datang, lari. Saya khawatir apa yang diusahakan oleh Datuk Seri On di Johor, apa yang sedang diusahakan oleh Datuk Seri Sulaiman di Melaka, khawatir nanti kalau dasar tak kena gaya, dia orang pun lari. Sekarang ni dah pelabur dah mula nak masuk di Johor dan di Melaka. Saudara, ini realitinya. Jadi saya haraplah janganlah kita ni berbolok-bolok nak mengejar kuasa. Ini hari baik, bulan baik. Saya minta lah, kalau boleh berhentilah bercakap politik. Rakyat pun sekarang ni dah benci dengan orang politik. Kerana mereka merasakan orang politik tidak menangani masalah mereka. Yang dilontarkan, kami berjuang untuk rakyat. Rakyat yang mana? Yang mau disantuni adalah masalah rakyat. Masalah rakyat, masalah kehidupan yang sukar. Macam saya kata semalam, nak keluar duit daripada kumpulan wang sebenarnya pekerja pun, pasal tunggu berbolok-bolok sampailah tunggu 20 bulan. Itu pun belum tentu tuntas 100%. Jaminan kononnya ada bantuan dalam keadaan kesukaran ini. Saudara, pun janji 500 dapat 100. Yang tak dapat bersepah-sepah lagi. Jadi ini yang perlu ditangani, soal birokrasi. Negara kita ni syarat dengan masalah birokrasi. Semua nak tunjuk pandai. Semua nak tunjuk bahawa aku ada kuasa. Akhirnya rakyat yang merana. Ini yang saya katakan, pemimpin tidak harus bercakap soal saya nak membela rakyat. Bela yang mana? Saya harus menyantuni masalah rakyat yang perlu kita selesaikan. 1, 2, 3. Rakyat sekarang ni dalam keadaan ekonomi yang cukup tempang. Saya tahu, bukan itik tempang. Yang tempang ekonominya. Bangun pagi saya terfikir nak cari mana nak cari duit ni. Raya nak datang. Pemimpin mengatakan, okey ada bantuan. Tunggu tak masuk-masuk.
Ni, saudara Osana, Kabinet Keluarga Malaysia. Kabinetnya ramai. Seorang-seorang ratusan ribu habis. Jadi berjuta kita bayar gaji mereka. Apa mereka buat? Sebab itu rakyat menyampah benci. Yang lain tak ada diutarakan tentang masalah aku nak jadi menteri, akulah yang layak jadi Perdana Menteri. Aku nak jadi begitu, aku nak jadi begini. Rakyat macam mana? Sebab itu saudara Romeo Masdai yang buat PRU time susah ni, ingat rakyat suka ke? Memanglah kita tahu saudara Romeo Masdai. Kita tahu dalam keadaan, tapi kita rasakan nak menyelesaikan once and for all. Orang kata dah susah. Sebab itu saya kadang-kadang mencadangkan negara perlu mengalami satu rejuvenation. Macam satu ladang, kita ada rumput semalu, ada rumput yang tak boleh pakai, ada lalang semua. Bakarkan dulu. Akhirnya abu-abu itu akan jadi baja. Jadi sekarang ni perlu kita adakan pilihan raya. Once and for all. Selesaikan satu benda. Dan tak ada lagi politicking. Ataupun serah balik pada Agong. Sama ada baginda tuanku nak buat perintah mageran ke apa, terpulang pada tuanku, negeri dia. Jadi kita akur. Yang ada sekarang ni yang bergelar, yang berhormat. Tak terhormat pun. Letih kita nak bercakap soal mereka. Kadang-kadang kita merasai mereka senang-senang bercakap. Oh, okey, ini selesai. Mana selesainya? Masalah, saya bagi contoh antara menteri yang fail, yang gagal segagal-gagalnya adalah Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna. Ini total fail. Gagal menangani masalah harga barangan di pasaran. Gagal untuk mencari upaya bagaimana barangan dapat dipasarkan dengan harga yang molek-molek, barang yang baik dan dijaga kepentingan pengguna. Fail. Satu menteri dari Sarawak, iaitu Natalinggi. Satu lagi bekas ahli UMNO yang menyeberang masuk PBM daripada Ulu Terengganu. Totally fail. Yang kedua, Menteri Ekonomi. Apa ekonomi yang kamu buat untuk rakyat? Bercakap, macam profesor. Ini bukan masanya bercakap secara profesor. Now, realitinya tangani masalah kehidupan rakyat. Rakyat nak tahu, what are you going to do for me? Saudara Romeo Masdai, takkan nak bakar kelambu? Kita tak suruh bakar kelambu, saudara Romeo. Please do understand. Saya tak kata bakar kelambu. Saya kata panggil pilihan raya. That is the best. The only way. Solve one after another. Sekarang ni, now, apakah kita nak membiarkan keadaan berterusan begini? Sampai masa nanti kita akan jadi macam Sri Lanka. Sampai masa nanti kita akan jadi macam di Greece. Saudara mungkin punya wang. Mungkin saudara ada mungkin simpanan. Tapi bagaimana kalau saudara tidak mempunyai simpanan? Sekarang ni adik-beradik saudara macam mana? Saudara mungkin orang Kuala Lumpur. Saudara mungkin bukan rakyat Malaysia. Bolehlah bercakap begitu. Tapi saya yang mengalami kehidupan daripada kecil, melihat pola-pola kehidupan negara kita ini, sudah mula dalam keadaan situasi yang tidak menyenangkan. Saya dapat melihat bagaimana kehidupan daripada kemerdekaan, pasca kemerdekaan, membangun, membina negara. Tiba-tiba negara kita terjebak dalam suasana yang tidak menentu seperti hari ini. Pimpinan harus menyantuni. Waktu negara kita bergolak dalam peristiwa 13 Mei, dalam peristiwa di mana kek ekonomi tidak dikongsi sama rata, almarhum Tun Razak mencanai ekonomi dengan baik. Ini yang kita minta, kita tuntut supaya pimpinan memikirkan. Saya tak benci pada pemimpin, tapi kalau ada ramai yang ada dekat di anjung kuasa tu, buat apa? Kena ingat, mereka dibayar gaji hasil daripada cukai rakyat. Rakyat membayar gaji mereka untuk mereka berkhidmat untuk rakyat, bukan untuk membohongi rakyat. Kita sambung malam esok sebelum saya naik darah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, selamat berpuasa.